Salam sejahtera, nama saya Rusyan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan apakah perbezaan antara jenis-jenis sastra seperti puisi, drama, novel, dan cerpen dari segi konsep dan falsafah. Bagaimanakah perbezaan ini mempengaruhi pendekatan pengajaran bahasa Melayu? Ini merupakan ahli kumpulan kami. Oke, seterusnya kita masuk pada pengenalan. Sastra Melayu merupakan warisan ilmu dan budaya bangsa yang mengandungi nilai etika, moral, serta falsafah kehidupan. Setiap genre seperti puisi, drama, novel, dan cerpen mempunyai konsep dan falsafah tersendiri yang mencerminkan pemikiran, pandangan hidup, serta pengalaman masyarakat. Kepelbagaian genre ini menjadikan pengajaran bahasa Melayu lebih dinamik dan kontekstual, sekaligus membantu pelajar memahami nilai kemanusiaan melalui bahasa dan gaya sastra. Dalam kursus tingkatan 3, pelajar diperkenalkan kepada berbagai genre sastra seperti saja, pesan lelaki kecil kepada gadis kampus, dan juga drama bukan kita. Melalui karya ini, pelajar dapat memupuk kepekaan terhadap isu sosial dan menghayati nilai murni dalam kehidupan. Menurut Rahman 2021, sastra berperanan sebagai jambatan antara bahasa dan pemikiran yang mendukung kemampuan pelajar untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan empati. Seterusnya kita masuk kepada objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti perbezaan konsep dan falsafah antara puisi, drama, novel, dan cerpen. Yang kedua ialah meneliti bagaimana perbezaan ini mempengaruhi pendekatan pengajaran bahasa Melayu. Dan juga yang terakhir ialah menentukan strategi pengajaran efektif berdasarkan genre sastra. Yang pertama ialah puisi. Konsep puisi merupakan ungkapan emosi, pemikiran, dan imajinasi melalui bahasa yang indah dan padat. Falsafahnya mementingkan keindahan bunyi, irama, dan makna tersirat. Yang kedua ialah menekankan kehalusan jiwa dan renungan terhadap kehidupan. Yang ketiga ialah menggalakkan pelajar menganalisis bahasa figuratif dan nilai estetika. Sebagai contoh, saja ke Makam Bonda dari Zurina Hassam menekankan kesetiaan seorang anak terhadap ibunya. Teori yang digunakan ialah teori estetika. Rosenblatt beri peluang pelajar membina makna berdasarkan pengalaman pribadi mereka terhadap bahasa dan simbol. Seterusnya ialah drama. Konsep drama ialah karya sastra yang disampaikan melalui dialog, aksi, dan watak untuk dipentaskan atau dibaca. Falsafahnya menekankan konflik manusia, emosi, dan interaksi sosial. Kedua ialah menekankan kepada realiti kehidupan, nilai moral, dan kesedaran masyarakat. Ketiga ialah membantu pelajar memahami watak, ekspresi, dan konteks sosial melalui lakonan dan analisis. Sebagai contoh, drama Tiang Seri Rumah Kami membincangkan isu kekeluargaan dan perpaduan. Teori yang digunakan ialah imitasi Aristotle. Drama dianggap sebagai gambaran kehidupan manusia melalui tindakan, pertuturan, dan konflik yang realistik. Yang ketiga ialah novel. Konsep novel ialah karya fiction yang panjang dan jelas, cerita bersekutu, perkembangan watak dan tema yang mendalam. Falsafahnya menekankan realiti kehidupan, psikologi watak, dan nilai kemasyarakatan. Kedua ialah memberi tumpuan kepada pengalaman insan, budaya, dan persoalan moral. Dan yang ketiga ialah menggalakkan pelajar menganalisis tema watak, dan mesej melalui pembacaan dan perbincangan. Contohnya, novel Salina karya Samad Syed
menggambarkan isu kemiskinan dan ketabahan hidup selepas perang. Teori yang digunakan adalah teori strukturalisme. Nobel boleh dianalisis melalui elemen, plot, watak, latar, dan gaya bahasa bagi memahami makna keseluruhan teks. Yang keempat ialah cerpen. Konsep cerpen merupakan karya naratif pendek yang memberi tumpuan kepada satu tema, satu konflik, dan watak terhad. Falsafahnya menekankan pengalaman ringkas tetapi bermakna. Yang kedua, memberi fokus kepada emosi, nilai moral, dan realiti sosial secara padat, membantu pelajar mengkaji mesej, watak, dan bahasa kiasan secara lebih fokus. Sebagai contoh, cerpen Tamu di Bukit Keni oleh Keris Mas berbicara isu perpaduan dan kemanusiaan. Teori yang digunakan merupakan teori psikologi. Cerpen boleh dianalisis melalui emosi, konflik, dalaman, dan motivasi watak untuk memahami mesej yang tersirat. Seterusnya kita masuk kepada perbandingan antara genre sastra, yaitu puisi, drama, novel, dan cerpen. Yang pertama puisi. Lain. Oke, yang pertama puisi. Konsep puisi menekankan keindahan bahasa dan emosi melalui gaya bahasa yang padat dan simbolik. Ia menggunakan irama, rima, dan citra bahasa untuk menyentuh emosi pembaca, dan juga mementingkan kehalusan seni dan keindahan bunyi dalam penyampaian idea. Falsafahnya pula mencerminkan keindahan jiwa dan pandangan hidup penyair. Ia menghubungkan juga manusia dengan nilai spiritual, budaya, dan kemanusiaan. Dan ketiga ialah menjadi wadah luahan perasaan dan renungan terhadap kehidupan. Tujuan pendidikannya ialah membantu pelajar menghargai nilai seni dan bahasa, menjamkan kepekaan emosi dan imajinasi pelajar, dan juga menggalakkan penulisan kreatif secara kreatif serta pemikiran relatif. Yang kedua ialah drama. Konsep drama berdasarkan tindakan dialog dan interaksi antara watak. Ia menggambarkan konflik luaran dan dalaman yang membentuk jalan cerita, dan juga dihidupkan melalui lakonan dan pementasan di pentas. Falsafahnya menunjukkan nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan moral. Ia menggambarkan realiti masyarakat serta cabaran kehidupan, dan juga nilai perilaku manusia melalui konflik dan penyelesaian. Tujuan pendidikannya seperti cerpen Tamu di Bukit Keni oleh Keris Mas membicarakan isu perpaduan dan kemanusiaan. Dia sama macam tadi tu. Dia mesti relate. Oh. Dia mesti relate. Jangan confuse Isi dia lain. Teorinya membentukkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi pelajar, menggalakkan empati, kerjasama, dan interaksi sosial, dan juga menyeimbangkan pemikiran kritis dan konflik. Kami mengembangkan. Tak tahu lah sama. Oke. Ketiga adalah novel. Konsep novel merupakan karya panjang yang mempericikan watak, kata, dan konflik secara mendalam, menyajikan perkembangan emosi dan psikologi watak utama, dan juga menggabungkan berbagai tema kehidupan dan nilai kemanusiaan. Falsafahnya pula menggambarkan falsafah kehidupan moral dan perjuangan manusia, mengajak pembaca merenung nilai, pilihan, dan akibat dalam kehidupan, dan juga memupuk pemikiran mendalam tentang makna dan tujuan hidup.
Tujuan pendidikannya ialah membuka kemahiran berpikir kritis dan analitikal pelajar, menanamkan nilai moral serta empati terhadap berbagai situasi kehidupan, membantu pelajar memahami kompleksiti hubungan manusia. Yang keempat ialah cerpen. Konsep cerpen ialah kaya cerpen dengan jualan cerita padat dan fokus pada satu tema utama, menyampaikan tesis dan konflik dengan cepat serta berkesan, menonjolkan klimaks yang jelas dan kesan emosi yang mendalam. Falsafahnya telah mencerminkan realiti kehidupan sederhana dalam bentuk ringkas, mengandungi renungan dan sindiran sosial terhadap tingkah laku manusia, dan juga mengajak pembaca menilai makna kehidupan melalui detik spontan. Tujuan pendidikannya pula melatih kefahaman cepat dan analisis ringkas terhadap teks, menyemai nilai moral dan pengajaran hidup secara langsung, dan juga menggalakkan refleksi pendiri terhadap pengalaman dan tindakan. Seterusnya, keseluruhan teori dalam perbandingan genre puisi, drama, novel, dan cerpen. Menurut teori pelbagai kecerdasan oleh Garnet 2011 yang disokong oleh Hashim dan Ahmad 2020, pelajar mempunyai kecerdasan yang berbeza seperti linguistik, interpersonal, intrapersonal, dan visual. Maka, penggunaan berbagai jenis sastra membantu guru menyesuaikan pendekatan pengajaran bagi mengaktifkan potensi pelajar mengikut kecerdasan masing-masing. Ini merupakan perbandingan ringkas seperti puisi. Konsep yang digunakan ialah bahasa indah, simbolik. Falsafahnya pula menggunakan keindahan dan moral, dan pendekatannya ialah apresiasi sastra. Yang kedua ialah drama, yang menggunakan dialog dan aksi sebagai konsep. Falsafahnya realiti, sosial, dan emosi. Pendekatannya memainkan peranan. Ketiga, novel. Konsep yang digunakannya panjang dan berlapis tema. Falsafahnya ialah kehidupan dan perjuangan. Dan juga pendekatannya merupakan konstruktivisme. Yang keempat, cerpen. Konsep yang digunakan ialah pendek dan satu konflik. Falsafahnya ialah nilai moral dan pengalaman, dan juga pendekatannya komunikatif. Seterusnya ialah implikasi terhadap pengajaran bahasa Melayu. Yang pertama ialah pengajaran berasaskan genre membantu pemahaman konteks bahasa. Setiap genre memberi peluang pada pelajar untuk memahami bahasa dan dalam konteks yang berbeza, seperti puisi dalam bentuk simbolik, drama dalam komunikasi lisan, novel dalam wacana panjang, dan juga cerpen dalam teks padat. Implikasi ini menjadikan pelajar lebih fleksibel menggunakan bahasa mengikut situasi. Kedua ialah pengukuhan kemahiran berfikir aras tinggi, yaitu kebat. Melalui analisis tema, gaya bahasa, dan nilai dalam sastra, pelajar biasa untuk berpikir kritis dan kreatif. Menurut teori kognitif Bloom 1954, diperbaharui oleh Anderson 2019, sastra menyokong tahap tertinggi pemikiran seperti menilai dan mencipta. Seterusnya, yang ketiga ialah pembentukan sosial dan nilai insan. Pengajaran sastra menanamkan nilai moral, empati, dan kemanusiaan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sastra ini bukan sekadar bahasa, tetapi membentuk jiwa pelajar agar berpikir, berperasaan, dan berakal. Yang keempat ialah peranan guru sebagai fasilitator kreatif. Guru perlu merancang pengajaran sastra yang berbagai. Lakonan
deklamasi, analisis, dan penulisan kreatif. Ini sejajar dengan pendapatan kajian Sulaiman dan Latif 2023 yang menegaskan bahwa pengajaran sastra yang bersifat interaktif dan emosi meningkatkan motivasi pelajar terhadap bahasa. Seterusnya ialah strategi pengajaran berasaskan nilai. Yang pertama ialah strategi puisi yang menggunakan pendekatan estetik dan reflektif. Guru boleh menggunakan teknik apresiasi dan pencairan emosi, contohnya aktiviti deklamasi ataupun analisis makna tersirat dalam sajak. Pendekatan ini membantu pelajar menjiwai bahasa dan menghargai nilai seni serta keindahan diksi. Teori estetika respon pembaca Rosenberg 1978 dikemas kini oleh Zakaria 2021 menekankan bahwa pengalaman individu dalam membaca puisi menjadikan pembelajaran lebih pribadi dan bermakna. Contohnya, guru memilih sajak Tanah Airku oleh Usman Awang meminta pelajar menulis refleksi pribadi selepas mendeklamasikannya bagi menilai perasaan cinta terhadap negara. Yang kedua ialah strategi drama yang menggunakan pendekatan interaktif dan kolaboratif. Gunakan teknik lakonan dan permainan peranan role play untuk menggalakkan pelajar memahami watak serta situasi komunikasi sebenar. Aktiviti ini meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran bertutur. Disokong oleh teori pembelajaran sosial Bandura 1986 yang dikaji semula oleh Mahmud dan Saleh 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan interaksi sosial. Sebagai contoh, pelajar melakukan babak daripada drama Rumah di Tengah Sawah untuk memahami nilai kekeluargaan dan konflik sosial. Yang ketiga ialah strategi novel yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan analitik. Guru menggalakkan pelajar membina makna melalui perbincangan soal jawab dan analisis watak tema. Pendekatan konstruktivisme membolehkan pelajar membina kefahaman sendiri berdasarkan pengalaman dan bacaan. Menurut Piaget 1970, namun telah diperluas oleh Abdullah dan Karim 2027, pembelajaran lebih berkesan apabila pelajar aktif menilai dan membina makna. Sebagai contoh, novel Destinasi Impian Kaya Muhammad Ismail Sarbini 2016, di mana watak Firdaus pelajar menilai tanggungjawab apabila beliau bersama rakan-rakannya Johari dan Aslina menyambut cabaran Datuk Merdeka untuk menggayuh basikal sejauh 50 km ke pantai Morib meskipun merasa letih dan ingin berputus asa. Yang keempat adalah strategi cerpen yang menggunakan pendekatan kontekstual dan reflektif. Cerpen sesuai digunakan untuk aktiviti bacaan ringkas dan refleksi nilai moral. Guru boleh meminta pelajar menulis semula, akhir cerita atau membuat rumusan tema. Menurut teori konseptual pembelajaran Johnson 2002 yang dirujuk oleh Norazmi dan Hassan 2019, pengalaman sebenar membantu pelajar mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan harian. Sebagai contoh, pelajar membaca cerpen budak baru dan menulis diari tentang pengalaman pertama mereka di tempat baru. Seterusnya ialah rumusan. Rumusan sastra Melayu merangkumi pelbagai genre yang masing-masing mempunyai konsep dan falsafah unik. Puisi mengangkat nilai estetika dan emosi, drama memaparkan realiti sosial, novel dan menggambarkan kehidupan dan konflik manusia. Manakala cerpen menyorot pengalaman ringkas yang bermakna. Kepelbagaian ini memberi kesan langsung terhadap pendekatan pedagogi bahasa Melayu. Guru perlu kreatif dan
fleksibel, mengikut keperluan pelajar, serta sifat teks. Kajian Ahmad dan Ismail 2024 menegaskan bahwa pengajaran sastra yang berbagai genre dapat membina pelajar yang literatif, kritis, dan berjiwa halus, selaras dengan pandangan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih.